Assalamualaikum. So today we are going to present about our project. First of all, we want to introduce ourselves. My name is Hanis Rushidina binti Rusli. My name is Nur Aina binti Ahmad Razi. My name is Nur Isha Sabiha binti Ruzi. My name is Christina Wong Sahain binti Muhammad Syafiq Ehsan Wong. My name is Muhammad Khairul Akmal bin Khairuddin. Okay. So our title for this project is Project Gaming Score DSA. So next we want to tell you about our main problem of this project. Video games were very popular and got hotter when the COVID-19 pandemic hit. Not just a mere video game, it has also become an e-sports platform where players can compete healthy and receive prescribed rewards such as PUBG or Mobile Legends. However, when it comes to the topic of scoring, it is a complicated matter because it involves many teams and complex scoring. So it definitely takes a long time if they enter all the teams marked manually. Not only that, they also have to spend time sorting the name of the team according to their score after finish entering the details. It is also not effective because the risk of negligence when scoring is very high. They need to ensure that the scores of all teams are arranged in order. They have to manually search for each team name to display their scores before rearrange them according to the highest score to the lowest. The score for certain teams may be unintentionally exchanged with other team scores or team scores are not arranged in the proper order. Okay, next we go to objectives. Okay, the first one is this sorting of score saves time to determine the highest score. Okay, the second can save time to sorting the name of the team according to their score. And the last one is this system is more effective and easy to use. It allows user to enter team names along with their score in a more organized manner. User can also easily keep track or find the information of each team entered. Okay, next. Okay, sekarang saya akan presentkan about coding gaming score, gaming header punya. Okay, first kita make the class is a gaming list. So kita ada private, class gaming and public. Public, dalam public kita masukkan dia punya data. Kita ada string name, double mark and gaming link. Okay, selepas tu kita masukkan dia punya constructor, destructor dan dia punya method. Okay, itu saja. Next. Pada gaming CPP pula, gaming list pada yang first ni, ini adalah constructor dan ini adalah destructor. Pada coding ini, pengguna perlu untuk mengisi nama dan markah mereka. Kemudian pada view data ini, jika tiada, dia akan memaparkan list is empty. Tapi jika ada, dia akan memaparkan nama grup, bilangan dan markah grup game tersebut. Next. Saya serahkan kepada Tina. Okey, untuk muka surat ni, di mana kita dapat lihat dia ada dua method dekat sini. Satu void gaming list search dan keduanya adalah void gaming list sort data. Okey, untuk yang gaming list search ni, kumpulan kami menggunakan sequential search di mana dia akan mula search data mula daripada data yang pertama. Dia akan search satu-satu sampai dia jumpa target atau dia tak jumpa dan dia akan keluarkan statement dia macam tu. Dan kita menggunakan linked list. Jadi kita perlu declare pointer dan juga node. Macam current tu adalah node yang untuk kita traverse data-data tu untuk kita search dan head tu untuk kepala dia macam tu. So pada dalam ni untuk kita cari, kita kena masukkan dulu nama team dan dari situ program dia akan mencari nama team tu, dia akan traverse satu-satu dan dia bila dijumpa dia akan keluarkan maklumat
data maklumat tu. Kalau tak, dia akan keluar teams names that you enter is not in the list. Please try again. Okay. Yang keduanya adalah sort data. Kalau sort data ni kami menggunakan sorting yang paling mudah iaitu bubble sort, dan kami declarekan int swap ni untuk kita untuk kami pegang data bila kita nak sort, bila kita nak susun ikut markah tertinggi dan terendah tu, kita pegang data tu untuk susun, untuk gerakkan dia. Dan bila dia dah selesai sort, memang kami akan mendapat output yang kami nak dengan coding ni lah, dengan coding yang betul. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay. So next, dekat sini adalah proses data sorting. So dekat sini bila korang nampak ada if count sama dengan null tu, kalau tak ada data untuk sorting, maknanya dia akan keluar perkataan tu. Contoh dekat sini, list is empty. Kalau ada data yang boleh sorting, dia akan keluar nama apa semua tu lah. Okay, tu sekian dari saya. Terusnya Khairul. Okay, sekarang saya akan beritahukan tentang main gaming CPP. Dekat sini kita boleh tengok ini adalah proses di mana daripada header daripada gaming CPP akan berlangsung ke dalam dalam main gaming CPP. Dekat sini saya menggunakan choice. Saya declarekan choice untuk sebagai apa panggil perantaraan daripada untuk nombor 1, nombor 2, 3 untuk dalam switch dan case ni. Okey, untuk yang ni saya namakan dia sebagai gaming list G untuk panggil daripada header ataupun gaming daripada gaming CPP. Dekat sini saya menggunakan while apabila choice dia tidak choice dia tidak sama dengan 5, dia akan data dia akan keluar. Maksudnya dia akan output dia macam terbatal lah. Okey. Dekat sini saya menggunakan switch and case. Apabila contoh user masukkan choice dia adalah 1, maka dia akan pergi ke dalam bahagian add teams. Okey, untuk sistem CLS ataupun sistem pause ni, CLS adalah untuk clearkan data yang telah dipaparkan, manakala sistem pause ni akan berhentikan sekejap tapi dia akan berulang kembali. Macam tu. Kalau user masukkan nombor 2, 3 atau 4, dia akan sama je. Macam yang tu, dia akan keluarkan view mark team, search team and view team by mark. Okey. Seterusnya. Okey, apabila user memasukkan nombor yang tidak kena ataupun tidak ada dalam kod macam nombor 1, 2 dan 3, selain daripada nombor 5, user akan mendapatkan output iaitu invalid choice. Jadi kat sini bila invalid choice, sistem akan terus pergi kepada insert pada choice yang kita nak tu sehingga mendapatkan choice yang kita nak. Jadi dekat void, seterusnya kita pergi pada void menu. Void menu ni adalah dipaparkan menu-menu yang kita nak. Macam nombor 1 add item, nombor 2 display team, nombor 3 search team, 4 sorting team and 5 ada exit. Okey, itu saja daripada saya. Ini adalah contoh output bagi gaming score. Sekian, terima kasih kepada tema kami. Kemudian saya akan serahkan kepada Aina untuk paparkan Visual Studio.
Okey, kembali bersama saya Kristina. Okey, saya akan mula terangkan apabila kita run projek kita ni, first dia akan memaparkan ke semua menu yang user boleh pilih, ke semua pilihan. Ada 5 iaitu add teams, display teams, search teams, sorting teams by marks dan juga exit. Okay, yang pertama add teams ni di mana user boleh memasukkan seberapa banyak mungkin yang user mahukan nama-nama pasukan dan juga markah mereka. Okay. Contohnya seperti Geek Fam. Dan user perlu memilih lagi pilihan satu kalau mereka nak masukkan lagi maklumat. Okey, selepas tu, selepas user dah berpuas hati dengan ataupun dah memasukkan segala nama pasukan untuk tournament tersebut, mereka kalau mereka nak tengok nama-nama pasukan dan juga markah yang mereka dah masukkan, mereka boleh pergi ke pilihan nombor 2 di mana di sana dia akan memaparkan semua semua nama pasukan dan juga diikuti dengan markah mereka. Kemudian untuk nombor 3 adalah search team. Apabila Aina dah tekan nombor 3. Untuk nombor 3 ni, dia adalah searching untuk kita display satu sahaja nama group yang ingin dicari. Dan dia akan memaparkan juga markah bagi group tersebut. Kemudian, untuk nombor 4 adalah sorting teams by mark. Untuk kod nombor 4 ini, dia akan memaparkan semua nama grup. Dia akan senaraikan semua nama grup mengikut markah yang tertinggi. Dia akan memaparkan markah yang tertinggi dan dia akan memaparkan markah secara menurunlah. So markah yang paling tinggi tu akan berada di atas, paling atas. Dan markah yang paling rendah akan berada di bahagian bawah. Kemudian 5 adalah exit, iaitu kita keluar daripada program tersebut. Nanti. Okay, itu saja. Dia akan memaparkan thanks for using this program. So, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.